Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, nampak ceria je. Masya Allah, ceria apa ni? Ceria ilmu pengetahuan ya. Ya Karim, sejuk pandang wajah masing-masing ni. Awet muda, Masya Allah. Tiba-tiba bunyi cengkrik pula. Dengar tak? Allah, bunyi cengkrik pun mendoakan tu kan? Amin. Mari kita buka. Ke dah buka dah tadi? Dah buka ya? So kita teruskanlah dengan buka dengan Al-Fatihah. Dah. Ya, okey. Dah buka ya? Belum? Okey, kita buka majlis ilmu kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanallah, rabbana zidna ilman nafi'ah. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu bermanfaat kepada kita semua pada hari ini. Puan-puan muslimat yang dikasihi, saya sebenarnya miss petunjuk kat mana kita yang last kali. Muka surat 161 ke kalau ikut catatan saya ni? 121 ya? Oh, terlebih pula 40 muka suratnya. Okey, 121. 121, saya tak ada menandakannya lah. Larangan yang disepakati, betul ya? Okey, jadi ini berkaitan dengan haid. Jadi puan-puan, dalam Islam, masalah bersuci, masalah hadas, masalah najis, dia merupakan sesuatu isu yang Islam pandang berat, kerana dia memampukan ataupun menghalang kita daripada melakukan ibadah. Jadi sebagaimana yang saya selalu sebut, ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala ini adalah salah satu ibadah yang bukan direka cipta oleh kita. Kita nak buat apa, nak bernazar, bergolek-golek, yang itu dia. Kita, okey, saya hari ni tak nak sembahyang lah, saya nak mandi saja, mandi wajib saja, atau mandi wajib macam tu, cukup lah 5 kali waktu 5 kali. Jadi dia tak boleh ikut sesuka hati. Jadi ada ibadah yang dia describe, preskripsinya itu dijelaskan, ada rukunnya, ada syaratnya. Itulah dia indahnya umat Islam. Ya, kita bukan sebagaimana agama-agama lain. Jadi mereka kalau dia nak buat, dia ikut dia punya kepala dia, atau ikut dia punya rahib dia, atau ikutlah dia punya ketua. Tetapi kita ketua pun kena ikut apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu ada khilaf, pandangan khilaf, perbezaan, kerana mereka melihat pada sudut dalil itu sendiri. Baik, bagi wanita-wanita yang ada haid, ada nifas, ya, dan mereka juga masih lagi berjunub. Jadi itu tiga hadas ataupun 3 peristiwa yang berlaku yang menuntut untuk mandi wajib. Okey, seandainya mereka masih lagi dalam kondisi tidak bebas pada hadas, maka para ulama dia menyebut ada larangan-larangan yang tertentu. Jumlah keseluruhan larangan adalah 8. 5 yang disepakati, daripada 8 tu 5 yang disepakati, hanya 3 sahaja yang ada khilaf. Okey, jadi banyak khilaf ke banyak sepakat sebenarnya? Banyak sepakat. Okey. Tapi bagi mazhab Syafi'i, ke-8 itu untuk kita. Ya, kita akan ikut ke-8 tersebutlah. Apakah dia? Pertama, mengerjakan solat. Yang ini haram bagi ketiga-tiga kelompok itu. Wanita, kita fokus on wanita, wanita haid, wanita nifas, wanita yang berjunub. Ya, maksudnya dia tidak mandi hadas lagi. Mengerjakan solat. Habis lelaki yang haid dengan nifas tak masuklah. Yang berjunub tu dia termasuk. Yang kedua, haram bagi mereka
puasa, tak boleh berpuasa untuk wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan juga dalam keadaan nifas ini. Dan ada dalil-dalil yang tertentu, puan-puan boleh tengok, itu pun hadis. Kalau kita period, maka wajib untuk kita berbuka dan wajib juga untuk kita qada. Yang ketiga, tawaf sahaja tak boleh. Melakukan tawaf tidak dibenarkan bagi wanita haid ataupun nifas ataupun junub. Jadi itu pun ada dalilnya, ya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali jangan engkau bertawaf di Kaabah. Jadi ini yang menunaikan haji, siapa-siapa yang berkesempatan pergi menunaikan haji, kita doakan selamat perjalanan mereka dan juga selamat lancar ibadah haji mereka. Tak kira apa jua cabaran, mereka bersedia dan sanggup setekuat untuk hadapinya, ya. Okey, jadi insya-Allah saya sarankan untuk mereka yang pergi haji ni tak payahlah ambil pil penahan haid. Sebab apa yang diperlukan, yang tak boleh tu tawaf je. Kan? Yang lain semua boleh buat. So kita terima secara fitrahnya, naturalnya, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan kita bingkisan period ataupun yang dah menopause tu pun kadang-kadang keluar balik. Keluar balik waktu bila? Kadang-kadang di airport lagi dah keluar dah. Ini bukan cerita pasal haji, ini cerita pasal umrah. Dan ada yang dia kata, Ustazah, saya tak nak niat bersyarat. Sebab saya sarankan kita ni wanita yang dah menopause ke belum menopause ke, sebab kita umrah, saya yes, umrah tu saya sarankan niat bersyarat. Kalau haji tak payah niat bersyarat. Sebab dia lama. Jadi tak apalah, memang tujuan kita pun untuk itu lama-lama tu pun kan. Untuk tawaf, nak tawaf berulang kali kan. Tapi kalau tak dapat tak mengapa. Jadi ada yang sebagian kata, Ustazah, saya tak nak niat bersyarat. Saya kata tak apa, terpulanglah. Memang betul Kak oi. Sampai, ini tak semualah, 1, 2 je, seketul 2 ketul je. Sampai landing aja di Jeddah, menangis. Duduk diam dekat tepi beg dia tu kan. Kita duduk tunggu-tunggu, cari-cari mana dia, cukup ke tak cukup. Kak, kenapa Kak? Ustazah, saya period, Ustazah. Saya keluar darah. Dia tak sebut period, saya keluar darah, Ustazah. Lepas tu umur Kak berapa tahun? Lepas tu dia pun sebutlah umur dia baru 62, 63 ke, macam tu. Tak kira menopause lah kan. Tapi kalau kita tengok, dia belum lagi sampai umur. Jadi maksudnya kebiasaan umur putus haid itu adalah 62 tahun. Tapi umur itu bukan ketetapan yang muktamad. Jadi kalau tengok mazhab Maliki sampai 70 tahun. So jadi dia sampai gitu, itu umur kebiasaan. Jadi masih lagi pada kategori, sampailah kalau dia 70 tahun lebih, baru kita kata tak apalah Kak, itu darah keluar tu makcik, agaknya darah penat lah. Okey, 70 tahun. Tapi kalau 62 tahun, sebab ada perbezaan ulama ni, ada 62 tahun, ada yang 60 tahun dan ada yang 70 tahun, maka kita ambil yang panjang sekali, umur 70 tahun. Jadi kita tetap anggap dia sebagai period, sebagai darah haid lah. Okey. So tapi tak apa. Jadi mudah-mudahan mudahlah urusan kita ni, sebab kita ni banyak berurusan dengan darah kan. Jadi darah-darah ni kena tahu macam mana bentuk dan cara kita menguruskan dan membuat keputusan di atasnya. Baik, perempuan seterusnya melakukan tawaf selain daripada itu adalah bersetubuh, ya. Yang kelima, diceraikan. Okey, walau minta cerai tak ada masalah, diceraikan itu. Yang wanita haid, wanita nifas sahaja, ya, dia tidak boleh diceraikan. Hukumnya adalah haram, tetapi talaknya jatuh. Okey, aku ceraikan kau, talak 1. Dia dalam keadaan period. Contohnya tu dalam keadaan nifas, tengah menyusukan anak tu, kemudian diceraikan. Jadi perbuatan siapa yang haram? Perbuatan suaminya itu, ya. Okey, perbuatannya itu haram, tapi talak tetap jatuh. Berdosa lah hukumnya, berdosa bagi si suami itu yang telah mentalakkan isterinya sewaktu dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Baik, seterusnya itu yang 5, ya. Yang 5 ini semua ulama dia tak
tak ada perbezaan pandangan. Semua kata ya, 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 ya. Okey, jadi yang ada perbezaan pandangan ataupun ada larangan yang diragui 3 sahaja. Iaitulah yang pertama, menyentuh, sentuh atau bawa mushaf Al-Quran. Perempuan faham kan beza mushaf, terjemahan, tafsir? Dah faham ya? Okey, saya ulang sekali lagi. Mushaf ini semuanya ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satu pun kalimah luar daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, terjemahan. Yang ini ada terjemahan. Kalimah-kalimah mungkin kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, tulisan Rumi atau tulisan Jawi. Kalau diterjemah dalam bahasa Mandarin, tulisan Cina dia itulah. Kan kalau dalam Tamil, dia dalam tulisan Tamil dia. So yang itu kita panggil terjemahan. Baik, ada satu lagi yang dipanggil tafsir. Tafsir ini adalah tafsiran huraian yang lebih detail atau terperinci. Dan biasanya para ulama ni kalau satu juzuk Al-Quran itu dia setebal ini. Dan kadang-kadang dia combine 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk. Jadi tafsir tu kalaupun satu, saya ada tafsir kat rumah, tafsir Ar-Rahman, begini tebal dia. Kalau nak bawa tu kita memang kena peluk macam bawa baby. Dia tebal dan huraiannya cukup panjang. Termasuk di dalamnya asbabun nuzul. Termasuk juga huraian petikan ayat Al-Quran lain yang menjelaskan ayat Al-Quran sedia ada. Dia petik juga berkenaan dengan hadis. Apakah huraian-huraian hadis. Dia petik juga asarus sahabah, pandangan sahabat, kata-kata sahabat berkenaan tentang ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Dan kemudian kata-kata daripada para ulama dan sebagainya. So jadi satu ayat Al-Quran itu dikaitkan dengan surah lain, dikaitkan dengan hadis, dikaitkan juga dengan mungkin berlaku peristiwa-peristiwa yang tertentu. Jadi kita nak baca ni macam baca, wow, macam baca satu kisah dan Al-Quran yang bergerak. Ya. Apa beza dengan tadabbur? Tadabbur itu of course kita mesti melalui tafsir. Jadi daripada tafsir itu kita mengambil istimbat atau pengajaran. Tadabbur tu kan dia mengambil iktibar. Macam mana kita nak ambil, nak jalankan pula dalam hidup kita. Kalau setakat dia just bincang saja, macam yang biasa-biasa tu kan, kadang-kadang yang saya buat TV Al Hijrah panggil tu, jadi kita bincangkan, okey surah ini ada ini, surah ini, surah ini je. Itu dia actually sebenarnya dalam bentuk pentafsiran saja, tafsir saja. Dia belum lagi tadabbur. Tadabbur tu you ambil, you cedok dan fikir macam mana nak buat sekarang ni. Dalam rumah saya, dalam keluarga saya, dia macam kita tadabbur alam lah. Tadabbur alam ini banyak memberi manfaat pada kita. Macam mana pula kita nak menjaga alam ini, begitu. So dia lebih kepada practical side, ya. Dan bila disebut beramal dengan Al-Quran, bukan mengambil ayat-ayat tertentu lepas tu berzikir tu aja, bukan. Tetapi bagaimana kita praktis ayat itu menjadi hidup, maka kita kena of course tengok banyak sunnah Nabi. Jadi sunnah-sunnah Nabi ni kerana Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang bergerak. Jadi itulah Al-Quran, living Al-Quran yang ada di hadapan kita. Baik, ada 3, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, beriktikaf ataupun duduk dekat masjid, dalam masjid. Jadi 3 perkara ini, yang daripada 8, 3 perkara ini, ada ulama yang kata tak boleh, itu termasuk mazhab Syafi'i. Ada ulama kata boleh. Dan bila sampai ke tanah air kita ini, negeri Selangor tak boleh. Negeri Selangor dia ikut betul mazhab Syafi'i. Tapi kalau KL, saya duduk dekat Ampang KL tu kan, jadi ada saya pergi salah satu masjid tu, saya cakap wanita period boleh masuk ke duduk luar, sebab tak nampak dia punya sedia kat luar kan. Oh, kat sini kita guna pandangan yang boleh, dia kata. Nah, jadi dia masuklah, yang perempuan pun masuk juga ke dalam untuk buat kursus solat ke, untuk pengajian ke, apa ke, dia masuk ke dalam dewan solat. Walau bagaimanapun mereka ada dewan dia sendiri ya. Dewan pengajian dia macam ni kan, dekat bahagian bawah sekali. Ada, kalau tapi nak buat pun dia boleh juga.
Betul, dewan solat. Dewan solat. Dewan solat. Yang tu dewan solat. Okey. Ya Kak. Yang kerja perempuan dia. Okey, mari kita tengok ni ya. Kita tengok ni yang vacuum sebagainya. Okey. Dia ada beberapa pandangan ni. Yang pertama kita tengok menyentuh dan membawa mushaf. So dari sini pandangan majoriti ulama termasuk ulama 4 mazhab dan dianggap masyhur mengatakan hukum wanita yang didatangi haid dan nifas memegang dan membawa mushaf adalah haram. So highlight benda tu ya. Yang itu majoriti, maksudnya pandangan yang paling kuat dan paling kukuh. Kecuali kalau kecemasan. Waktu kita nak mengemas tengok mushaf tu tinggal sikit lagi nak jatuh. Kita tak boleh panggil orang lain melainkan kita. Jadi kita lakukan itu, kemudian buatlah terus istighfar. Sebab benda itu adalah haram bagi kita, tapi niat kita baik dan jelas, jadi kita tolak. Lapik apa semua dia tak ada ni. Dia still macam tu jugalah. Maksudnya saya lapik ni, pegang juga dia, maksudnya menanggung okey, menyentuh dan sebagainya. Tapi sebahagian kata sebab sentuh je Ustazah. Dia kata bawa tu memang kita bawa kan. Tapi kita menyadari bahawa lah memang sebab kita dalam keadaan yang tak ni, pegang kayu tolak lagilah tak beradab kan. Jadi kita menyentuh dengan lapik tu lagilah nampak macam jijik kan. Biasa kalau kita nak ambil najis tak adalah ambil dengan tangan kita kan, kita akan lapik. Jadi macam seolah-olahnya begitu. Okey. Dan kalau kita nak guna lapik, apa lagi lapik yang kita gunakan? Benda panas. Sebab nak melindungi kita, bukan melindungi Al-Quran. Jadi di situ kita ambillah pandangan yang mengatakan memang kita tak boleh. Tapi kalau kecemasan, kita bertindak atas dasar menghormati dan kemudian diikuti dengan banyakkan istighfar ya. Tanda sayang kita kepada Al-Quran. Baik. Jadi harus wanita haid memegang mushaf Al-Quran. Yang itu pandangan nombor 1 yang kata harus. Jadi ada pandangan yang kita akan tengok pandangan yang kata harus, pandangan yang kata tidak bagi setiap tiga perkara ini. Okey, puan-puan faham ya? Okey, jadi untuk Al-Quran dia ada 2 pandangan. Jadi siapa yang mengharuskan ini? Tengoklah ada senarai nama tu. Antaranya Imam Hasan. Dalil pengharaman memegang Al-Quran di atas masih lagi diragui oleh sebahagian ulama. Jadi antaranya Imam Hasan Al-Basri, dia mempertikaikan Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibnu Hazim, Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Jadi antaranya ada beberapa faktor. Dia kata tafsiran ayat Al-Quran yang dijadikan dalil haramnya wanita menyentuh Al-Quran adalah bertentangan dengan tafsiran Ibnu Abbas, serta pendapat Ibnu Musayyab. Ya. Jadi di sini ada surah Al-Waqiah ayat 79 ni kan, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Jadi mereka mengambil dalil ini dan mengatakan haram hukumnya untuk wanita haid pegang ya. Tapi kemudiannya ulama yang mengharuskannya, dia ambil pula keseluruhan ayat yang surah Al-Waqiah 77 hingga 80, bahawa sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia, tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui suci bersih. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi maksud keseluruhannya ini adalah mereka berpendapat bahawa hakikat maksud bersih suci itu apa. Jadi perbezaan itu adalah pada makna bersih dan suci dalam ayat di atas, kerana ia tidak merujuk kepada wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. So bersih suci ni dirujuk pada siapa? Dia rujuk kepada para malaikat. Jadi adalah huraian dia tu. So jadi perbezaan hukum itu dia kerana berbeza kepada pemahaman tafsiran ayat Al-Quran. Tapi dua-dua betul ke salah? Dua-dua betul. Sebab mereka mempunyai hujah masing-masing ya. Okey. Jadi itu yang indah tu. Okey. Manakala larangan yang dinyatakan dalam hadis Ad-Darqutni juga masih lagi samar ya. Okey. So jadi situlah
Okey. Tapi kita ni pergi ke kolom yang kedua, puan-puan. Oleh kerana tidak ada dalil yang qat'i. Qat'i itu maksudnya jelas. Memang kata wanita ini haram pegang. Maka kita pegang juga pandangan serta dalil ulama yang mengharuskan wanita haid memegang Al-Quran. Ya. Jadi sepatutnya kita pegang pada yang mana? Majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama iaitu hukumnya apa dia? Haram. Okey. Next, pandangan yang kedua berkenaan dengan haram wanita haid. Haram wanita haid ni pegang mushaf Al-Quran diambil daripada surah Al-Waqiah ayat 79. Ya. Okey, kemudian Rasulullah SAW bersabda pula dilarang memegang Al-Quran bagi wanita haid dan mereka yang berjunub. Jadi menurut majoriti ulama, memegang mushaf Al-Quran adalah haram bagi wanita yang sedang haid. Termasuk pengharaman itu apa saja yang bersambung dengan mushaf. Seperti kotak mushaf, sarung dia, kulit dia. Begitu juga tidak dibenarkan memegang mushaf dengan berlapik sekiranya berhadas, melainkan dengan niat mengangkat barang. Mushaf kita kecil aja. Ada tak sekarang mushaf yang kecil aja? Pernah nampak tak mushaf kecil dia besar ibu jari? Oh, tak pernah lagi Kecil aja. So masuk pula dalam beg. Itu mushaf tu masuk dalam beg. Jadi kalau kita angkat beg, kita angkat Quran ke? Sekali kan? Tapi sebenarnya kita sedang mengangkat beg. Orang tak nampak kita mengangkat mushaf. Yang itu boleh. Jadi kita masukkan dalam beg. Tapi jangan beg khas dia. Beg khas dia, dia jadi part of it lah. Dia jadi sebahagian daripada mushaf. Tapi kalau masukkan dalam beg tangan kita, masukkan dalam file, okay, phone lain. Phone lain. The phone tu dia dikirakan phone. Ya. Dia kalau buka tu baru jadi mushaf. Jadi kalau dalam phone ni yalah sebab dia elektronik kan. Jadi kita tak panggil dia Al-Quran. Dia baca Al-Quran time dia buka Al-Quran. Kalau time lain dia tengah baca Al-Quran ke apa ke tu dia tengok kan. So boleh. Jadi phone pun boleh lah. Dia sama dengan bag ni tadi. Okey. Baik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muntaj. Jadi pakar fiqh juga berpendapat angkat dan menanggung kitab tafsir Al-Quran dibenarkan. Underline benda tu. Dengan syarat tulisan tafsir lebih banyak. Tulisan tafsir dia sama ada dalam tulisan Rumi tu atau tafsiran dia dalam tulisan Jawi itu mesti lebih banyak daripada Al-Quran. Namun menyentuh ayat Al-Quran dekat tafsir itu atau terjemahan itu, contoh kalau buka kitab terjemahan kan, okey, adalah tetap ditegah, dilarang juga. Okey. Kalau lebih sikit lebih sikit tak apa. Dia kurang. Dia kurang basically tak boleh lah sebab dia mesti kena lebih banyak. Tapi kita boleh buat anggaran lah sebab nak kira tak larat pula. Ribu-ribu tu kan. Okey. So kita buat anggaran dia lah berapa line kan, tengok dia ni ayat Quran satu line. Dia punya terjemahan ni berapa line. Okey. Baik, muka surat 126 ni baru masuk situ. Hukum memegang peralatan elektronik yang mengandungi perisian Al-Quran. Jadi ulama fiqh berbeza. Sama ada dia nak memutuskan pegang alat ni atau kita panggil smartphone lah ya. Berbeza pandangan. Jadi pandangan pertama Dr. Hussam Afani, pensyarah di Jabatan Fiqh dan Usul di Palestin, dia kata mengharuskan. Dia kata harus pegang peralatan tersebut tanpa ada wuduk, tanpa bersuci. Maksudnya yang haid, yang nifas, yang berjunub boleh, tetapi dengan ada adat tertentu yang perlu dititik beratkan. Jelas beliau pengharaman hanya berkaitan dengan mushaf yang ditulis. Jadi kita tak panggil dia mushaf. Secara langsung yang di atas kertas menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan Al-Quran yang terdapat dalam peralatan elektronik ini hanya dalam bentuk coding
yang tertentu. Kalau tu kita bentuk dalam bentuk gambar, kan? Bentuk gambar ataupun bayangan. Kalau gambar dalam Islam disebut bayang. Kalau kod ini adalah coding lah, bukan huruf hijaiyah. Dengan keharusan menyentuh orang yang menghafal Al-Quran, beliau membandingkan dengan harusnya menyentuh orang yang menghafal Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci. Jadi kat sini kita harus untuk pegang Al-Quran apabila dia berada di dalam handphone. Orang tak pegang, tak kata dia pegang Al-Quran, orang kata dia pegang handphone, ya. Okey, yang kedua, hukum membaca Al-Quran. So jadi itu selesai tu, bawa dia. Menyentuh, membawa, ada dua pandangan. Ada pandangan yang kata haram, ada pandangan yang mengharuskan. So majoriti kita pegang yang mana ni? Haram, pegang yang haram. Tetapi seandainya berlaku kecemasan, kita bolehlah, sebab kita tahu kita ada pandangan yang mengharuskan, ya. Okey. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini adalah baca dengan lafaz pada lisan kita. Jadi membaca Al-Quran ada dalam hati juga, ya. Membaca Al-Quran dalam hati serta membaca potongan-potongan Al-Quran yang dijadikan zikir, hukumnya adalah harus. Okey, underline benda tu. Itu yang pertama yang perlu kita faham. Dia baca dalam hati, hukumnya harus. Atau dia baca potongan ayat Al-Quran, ayat Al-Kursi, Ayatul Kursi, itu kan potongan daripada surah Al-Baqarah. So yang itu diharuskan. Namun jika ayat Al-Quran itu dilafaz secara jelas dan penuh, maka majoriti ulama mengharamkannya. 3 kul surah itu dia memang surah yang penuh, kan? Tapi sudah dijadikan doa dan zikir, malah dipanggil sebagai ta'awuz kita, kan? Jadi untuk kita mohon Allah melindungi diri kita. Jadi itu 3 surah itu adalah 3 surah pendinding. Dia jadi harus hukumnya walaupun dia berbentuk surah dan penuh, ya. Okey. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran bagi seorang yang dalam keadaan junub ataupun haid. Jadi haid ni termasuk yang nifas. Selain dalil di atas, majoriti ulama juga turut mengkiaskan wanita haid kepada orang yang berjunub dalam larangan membaca Al-Quran. Okey, so jadi wanita haid, orang yang berjunub, dia tak boleh baca Al-Quran. Wanita haid pun sama juga. Sebab apa? Apa yang sama? Hadas besar. Dua-dua itu adalah hadas besar. Okey. Manakala Imam Malik, ni Imam Malik dia mengharuskan. Majoriti ulama tadi kata haram, ya. Tetapi Imam Malik mengharuskan wanita ketika haid dan nifas membaca Al-Quran, khususnya daripada ayat-ayat yang dihafalnya. Dia student, dia guru. Okey, dia pelajar tahfiz yang perempuan. Jadi diharuskan. Maka kalau kita nak ikut mazhab Maliki, ya, dibimbangi terlupa. Namun orang yang berjunub, kata Imam Malik, sama sekali dilarang membaca Al-Quran. Kenapa pula beza? Sebab berjunub ada pilihan. Haid ada pilihan tak? Tak ada. Jadi sebab tu Imam Malik dia meringankan bagi orang yang haid dan juga nifas, sebab dia tak ada pilihan. Tapi orang yang berjunub dia ada pilihan untuk mandi awal atau mandi lewat. Begitu. Pandangan yang sama dengan Imam Malik adalah Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ibn Hazim, Imam Ibn Taymiyah dan lain-lain. Semuanya ini kata harus bagi wanita haid membaca Al-Quran secara umum, ya. Baik. Dan mereka mempunyai dalil-dalilnya. Ada yang dikatakan bahawa hadis yang diguna pakai untuk mengharamkan wanita ini membaca Al-Quran, status dia adalah dhaif, ya, seperti yang dijelaskan oleh ulama, antaranya Imam An-Nawawi. Kemudian permasalahan kias kepada haid dengan junub ini tak sesuai, sebab fungsi kias ini bila dia nak keluarkan hukum yang baru. Jadi manakala yang diharamkan oleh Nabi itu adalah orang yang berjunub,
Jadi orang yang haid ini tak perlu nak dikiaskan. Sebab takkan tak ada orang haid zaman Nabi kot. Itulah ulama ni dia berhujah lah kan ya. Okey, kadang-kadang bila kita tengok hujah tu macam nak gaduh je dia orang. Tak ada, kita je yang fikir nak gaduh. Tapi dia orang mengeluarkan kupasan-kupasan yang terperinci ya. Jadi ada pun masalah haid ni wujud bukan zaman Nabi Muhammad je, daripada zaman Nabi Adam pun. Kalau perbuatan itu dilarang, mestilah Nabi menegaskannya begitu ya. Jadi itu yang dipegang bagi mereka yang mengharuskannya. Tetapi sekali lagi majoriti ulama berpegang daripada hadis, berpegang daripada kias. Mereka menggunakan dua ni, hadis dan juga kias itu mengharamkan bagi wanita membaca Al-Quran kecuali Imam Malik ya, mazhab Maliki ya. Dalam keadaan haid baca dalam hati je. Dalam hati je. Tapi insya-Allah kalau dia ahlul Quran tidaklah ya. Okey, melainkan kalau dia ada masalah dengan mak bapak dia teruk, anak-anak yang derhaka kan. Jadi memang Allah akan kakukan lidah dia tu, susah nak menyebut. Ataupun dia ini jenis yang bila bercakap tu selalu menipu, lidah dia tu pun akan jadi kaku sebab dia menipu kan. Jadi bila menipu tu, dia dengan Al-Quran tu cahaya, dia susah, keras lidah dia. Orang yang menipu ni kan puan-puan, lidah dia tak boleh straight. Dia bila nak cakap sesuatu yang benar tu, dia macam bercabang je lah. Yang ini hasil pemerhatian saya sendiri dengan anak-anak kita yang bermasalah dulu. Jadi bila bermasalah, yang suka menipu, putar belit, yang suka menggoreng, yang suka kita panggil habis kena kencing aku ni, macam itulah kan, yang istilah dia tu suka temberang. Dia memang tak boleh. Dia mesti, kalau kita kata hukum memegang peralatan elektronik mengandungi perisian Al-Quran adalah harus dia benda tu tak indah. Dia mesti nak tambah. Kalau tambah tu dia ada kepuasan dia tersendiri. Jadi itu penyakit sebenarnya menipu ni. Jadi kalau dia tidak fight, dia tidak boleh nak fight, payahlah. Saya pun berhadapan juga dengan aduan anak-anak yang ada ibu dia kaki putar belit. Jadi dia memang Allah senaklah dia. Menangis dia kata, Ustazah, kita sampaikan lain, dia sampaikan lain pula kan. Abah cakap lain, pada kita pun lain. Kita dah jadi was-was memanjang. Nampak mak jadi was-was, nampak mak geram tapi tak boleh nak ni. Tak boleh nak lawan, sebab saya kata itu perjuangan tu, sebab Allah nak keluarkan kebaikan pada diri awak tu. Dan at least awak perlu terhutang budi dengan mak, sebab mak dah tunjukkan contoh yang tak baik. Jadi kita jangan jadi macam mak kita. Jadi perempuan memang betul, dia memang mesti dia nak ada tambahan-tambahan perisa, macam kita masakan tanpa garam kan. Mesti nak cari garam. Macam itulah. Itu bagi orang yang menipu. Jadi selama mana dia mentaati ibu dan ayah dia, selama mana dia tidak menipukan putar belit, insya-Allah lidah dia itu akan dijaga ya, akan sentiasa untuk menyebut kalam yang baik ahlul Quran, insya-Allah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke memasuki masjid. Yang ni yang kita sebut tadi ni ya. Kebanyakan ulama, siapakah dia ulama tu? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Apa dia buat? Dia haramkan orang yang berjunub dan wanita yang sedang haid memasuki masjid. So jadi maksudnya di sini yang tiga yang khilaf tu majoritinya kata haram. Cuma ada pandangan yang terpisah, pandangan yang terasing mengatakan benda itu harus ya. Okey. Jadi kalau membaca Al-Quran tadi, Imam Malik yang mengharuskannya kan. Kalau yang membawa menyentuh ini majoriti kata tak boleh, yang lain ada juga pandangan yang kecil ya, yang mengatakan boleh, yang antaranya daripada Imam Ibn Hazim, Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Daud ya. Okey, kita pergi ke memasuki masjid. Majoriti Imam Syafi'i tiga-tiga tak boleh ya. Imam Syafi'i, Imam Malik termasuk Imam Hanafi dia kata kita mengharamkan
wanita memasuki masjid. Jadi apakah dalil dia? Surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan berjunub kecuali sekadar lalu sahaja sehinggalah kamu mandi ataupun bersuci. Dalil yang kedua, ni hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Saya ataupun aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang didatangi haid dan tidak halal juga bagi orang yang junub. Ya, okey. Dan sepakat ulama, yang ketiga ni dalil yang ketiga pula. Ulama bersepakat mengatakan bahawa wanita yang berjunub adalah dilarang daripada memasuki masjid. Tu yang junub. Dibezakan pula dengan wanita yang haid. Manakala kedudukan wanita yang sedang haid pula, ulama berselisih pendapat. Kenapa berselisih pendapat antara junub dengan haid? Sebab junub dia boleh pilih dia nak hadas, apa dia nak suci awal ke nak suci lambat-lambat ni, kan. Tapi kalau haid dia tak boleh, dia kena tunggu waktu dia sehingga Allah takdirkan dah suci baru dia boleh bersuci. Jadi ini kerana status hadis larangan daripada memasuki masjid, ya, oleh wanita adalah dhaif. Adapun mengkiaskan wanita haid kepada junub juga tidak sah sebagaimana yang kita sebut awal tadi, ya. Okey, kerana antara kedua-duanya terlalu banyak perbezaan dan demikian juga menyebabkan percanggahan daripada fungsi asal kias. So jadi kat sini majoriti kata wanita yang berjunub dan juga haid adalah haram untuk masuk masjid. Tetapi ada perbahasan pada sudut status wanita yang haid tu. Yang wanita yang haid ini dia kata percanggahan daripada fungsi asal dan juga kias. Namun terdapat dalil yang lebih jelas dalam isu ini di mana Nabi SAW sendiri pernah memberi kebenaran. So dia punya keharusan itu sebab ada berlaku pada zaman Nabi. Nabi membenarkan kepada wanita untuk tinggal di masjid. Dan bila dia tinggal di masjid, waktu dia period, dia pun duduk di dalam masjid. Ya, dia ada pengecualian di sini. Okey. Terdapat seorang hamba wanita, ni kisah dia, ya, yang berkulit hitam milik satu kaum bangsa Arab yang mereka bebaskan dan dia tinggal bersama dengan mereka. Hamba itu berkata, satu masa anak perempuan dia punya tuan dia itu memakai selendang merah yang dibuat dari kulit dan dihiasi dengan batu permata. Macam manalah bentuknya tu kan. Selendang tu daripada kulit kak. Kulit apa tu ya? Mungkin kulit arnab ke apa ke, kira macam mahal lah sangat kan. Dia meletakkannya atau tak tahulah terjatuh ke macam mana sehingga ada seekor burung dia terbang dan kemudian dia sambar selendang tersebut. Sebab mungkin burung tu ingat, maklum daripada kulit, dia ingatkan benda tu haiwan, ya. Okey. Jadi dia pun sambar, lalu hilanglah selendang itu, tidak ditemui. Akhirnya, biasalah kan, ini macam tu dia akan tuduh cleaner dulu. Maka mereka menuduh aku yang mengambilnya, saya yang mengambilnya. Mereka mula mencarinya sehingga memeriksa kemaluan saya. Demi Allah, sungguh masa saya tengah berdiri itu di kalangan mereka, tiba-tiba burung yang sambar tu, dia terbang, dia pulangkan balik selendang tu. Dan selendang tersebut jatuh tepat di hadapan mereka tuan dia. Lalu saya pun berkata, inilah selendang yang awak tuduh saya ambil. Saya tidak pernah mengambil ataupun saya bersih daripada semua tuduhan itu. Maka saya datang bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam. Jadi ini cerita dia sebelum dia masuk Islam. Macam mana dia boleh masuk Islam? Sebab dia nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi dia, ya. Dan maka Aisyah berkata, jadi dia bila dia berjumpa dengan Nabi, dia memeluk Islam, dia bebaskan diri dia daripada tuan dia. Jadi dia ada tempat ke tak? Tak ada tempat tinggal. Dia hamba, memang susah cari tempat tinggal. Dan Aisyah berkata sejak itu dia diberi tempat tinggal berupa khemah atau bilik kecil berbumbung rendah dalam masjid. Hamba itu sering datang kepada saya dan berbicara dengan saya, maksudnya kepada Aisyah,
Dia tidak pernah duduk di hadapan saya melainkan dia berkata, dan hari-hari kisah peristiwa tentang selendang itu merupakan keajaiban Tuhan. Jadi dia selalu cerita pasal kisah dan juga pengalaman dia. Okey. Lepas tu sampai Aisyah pun tanya, kenapa lah awak ni kalau tak sah ke kalau tak cerita benda tu dulu? Macam tu lah Aisyah duk tanya dia, mesti nak cakap macam tu, mesti nak cakap macam tu. Maka dia pun menceritakan kepada saya kisah dia, dia ulang balik cerita tersebut. So itu sesuatu yang miracle. Sungguh takjub kepada dia. Jadi Aisyah kata, awak ni kalau datang sini mesti cerita benda tu. Dia cerita balik. Macam tu lah kan. Jadi maka dengan melalui kisah ini, kalau dilihat status hadisnya juga kuat kukuh daripada riwayat Bukhari, maka ulama ada yang mengharuskan. Sebab macam mana wanita itu dia dah merdeka kan, dia masuk Islam, lepas tu dia tidak ada tempat tinggal, jadi dia memang duduk dekat dalam masjid. Untuk pengetahuan perempuan, di Masjid Nabawi ini dia ada satu kawasan ruang tempat yang dipanggil Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah ini tempat yang dia tak ada ni lah, kalau kita panggil tempat pendatang. Dia bukan pendatang tanpa izin, dia pendatang dengan izin. Dia pendatang yang dialu-alukan, cuma tidak ada binaan, tidak ada tempat. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dia akan letakkan di satu kawasan yang macam atas tempat tinggi sedikit. Dan kalau hari ini memang tempat tu tinggi, kalau kita boleh berupaya masuk tu, tempat tu tinggi, itu adalah kawasan ruang Ahlus Sufah. Antaranya Abu Hurairah, dia duduk di situ. Kemudian ada beberapa orang lagi ni yang periwayat hadis, mereka biasa mendengar Nabi SAW menangis terisak-isak. Sebab rumah Ahlus Sufah ni dengan kedudukannya dengan rumah Nabi, dia tidak terlalu jauh, dia dekat ya. Okey. Jadi daripada sini antara ulama yang mengharuskan adalah Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri ya, dalam Fiqh Taharah. Selain daripada itu adalah Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, ensiklopedia. Dia ada dalam ensiklopedia dia. So jadi itulah dia tiga. So sekarang ini kita ada cleaner yang bekerja dan juga bertugas. So yang ini saya lihat aspek ini terpulang kepada pihak AJK masjid, sebab dia tak boleh jalankan tugas dia melainkan dia masuk ke masjid. Jadi situ mungkin boleh menggunakan lah dalil yang mengharuskan. Tapi yang lain-lain tu kau bukan bersihkan masjid. Tak payahlah nak masuk ya. Jadi kat situ dia ada. Dan kalau wanita ini mungkin kita boleh katakan sebab dia tidak ada tempat tinggal lain. Kan kalau tinggal di luar takut pula keselamatan dia. Okay, jadi dia khusus pada tempat-tempat yang tertentu, yang ini bukan untuk umum. Okey, wallahu alam. Macam itulah Kak Salwa, boleh Bolehlah tengok. Muka surat 130, 131 yang ini berkaitan tentang masjid. Di Malaysia kita bukan sahaja ada masjid, kita ada yang dinamakan surau. Dan bukan sahaja kita ada surau, kita ada surau Jumaat juga. Kan? Kalau di negara Arab, dia orang tak tahu surau itu apa. Yang musola dia tahu. Dan musola itu lebih kecil berbanding surau. Kalau surau ni kita panggil anak kepada masjid. Musola tu cucu kepada masjid, kita boleh panggil lah kan. Bilik solat kita panggil cicit kepada masjid. Jadi dia ada dia punya bahagian-bahagian dia itu. Tapi kalau bagi orang Arab, semua tempat adalah masjid. Masjid tu tempat sujud, maksud dia gitu. Cuma bila kita sebut masjid, mesti besar, mesti ada kubah kan, mesti ada dia punya value ya, architectural value. So ada yang itu baru kita panggil dia masjid. Baik, dari sudut bahasa kita lihat perkataan masjid maksudnya tempat sujud. Jadi dia adalah simbolik kepada perlakuan mulia, iaitu kita mematuhi, kita merendahkan diri ya, sebagaimana yang kita buat dalam solat. Tapi kalau sudut istilah, masjid ini adalah tempat khas yang dibina di satu-satu kawasan atau dibina atas tanah wakaf khusus dan disediakan padanya tempat khas untuk solat, diimarahkan padanya solat fardu 5 waktu. Kalau kat pejabat kita panggil bilik solat ke musola? Depends kan. Kalau surau tu besar lah tu pejabat tu kan, mungkin satu tingkat tu dia dah jadi surau lah. Kalau musola tu kecil sikit kan. Okey. Kalau surau bank rakyat tu dia boleh
Bersurau Jumaat kan, bersurau solat Jumaat di situ. Jadi di situ dia punya kondisi, maksudnya dia adalah binaan. Kondisi masjid yang kita faham dari sudut istilah dia ada 3. Satu, dia adalah binaan. Kemudian yang kedua, tapaknya itu adalah tapak memang khas untuk dibina ibadah ataupun rumah ibadah ini, dan ataupun dia adalah tapak wakaf. Dan yang ketiga, diimarahkan dengan solat fardu 5 waktu. Maksudnya diimarahkan, ada jawatan kuasa dia, ada imam-imam khas dia yang terlantik ataupun yang bertugas, ya. Baik. Adapun berkaitan syarat-syarat ditunaikan solat Jumaat di tempat tersebut, ia merupakan khilaf di kalangan ulama. Ya, apakah khilaf dia? Pertama, kebanyakan ulama tidak meletakkan syarat mendirikan solat Jumaat di tempat tersebut untuk dikatakan ia sebagai masjid. Okey, memadai tempat tersebut diwakafkan secara khusus untuk solat dan dirikan 5 waktu solat. Tak ada, kalau ada semua masjid basically dia buat solat Jumaat di situ kan. Jadi maksudnya kriteria nak jadikan di masjid tu tak semestinya kena solat Jumaat. Cukup solat 5 waktu. Okey, yang kedua, sekiranya ia turut dilaksanakan solat Jumaat, maka ia disebut sebagai masjid jami'. Contohlah title ini sebenarnya adalah pengurusan di Malaysia sahaja, ya. Dia tidak terpakai di Singapura, tak terpakai di Ghana, Sudan, ke Mesir, yang Arab tak terpakai. Baik. Kita tengok pula definisi Imam Zarkashi. Dalam I'lam As-Sajid bi Ahkamul Masajid, Imam Az-Zarkashi mendefinisikan masjid ni adalah bangunan yang dibina khas untuk menunaikan solat di dalamnya kerana Allah dan tujuannya untuk beribadat kepadanya dengan ikhlas. Sudah. Nak didirikan solat di dalamnya dan juga boleh melakukan ibadat dengan ikhlas. Masjid juga dikhususkan uruf tu ikut keadaan setempat sebagai tempat yang didirikan solat 5 waktu dan tidaklah termasuk musalla, iaitu tempat berkumpul untuk solat-solat tertentu seperti solat sunat hari raya, istisqa dan selainnya. Biasanya solat sunat hari raya, istisqa ni minta hujan. Okey, itu adalah kawasan yang biasanya sunnah dilakukan di luar masjid. Pergi cari tempat yang lapang. Tempat lapang yang kita panggil macam taman ke ataupun padang ke, kan? So buat di situ, itu sunnahnya lebih. Jadi di situ kita tak panggil masjid. Kita panggil tempat lapang, kita panggil padang, kita panggil taman. Perempuan kalau pergi umrah, pergi ke Masjid Nabawi di Madinah, kita kan nak nampak Masjid Ghamamah, kita nampak Masjid Abu Bakar, kita nampak Masjid Umar, Masjid Saidina Ali, kan? Masjid Uthman saya tak pasti. Jadi masjid-masjid itu dipanggil semua masjid. Tapi masjid itu sebenarnya adalah dalam sejarah tapak. Mereka ini semua melakukan solat sunat hari raya dan juga solat sunat yang memanggil semua orang istisqa, yang macam minta hujan. Jadi bermula dengan Ghamamah. Nama Ghamamah kerana satu masa Nabi selalu buat solat sunat hari raya di situ. Semua orang akan berkumpul di situ. Dia tak pergi ke Masjid Nabawi, dia buat di luar. Jadi kawasan lapang di situ, asalnya bukan di masjid. Jadi Nabi buat di situ dan kemudian dipanggil Ghamamah kerana waktu Nabi solat minta hujan, belum habis lagi solat tersebut, awan-awan datang memayungi mereka, kan banyak tebal, lepas tu hujan. Jadi dipanggil sebagai tempat sujud yang ada awan. Masjid tu tempat sujud Ghamamah yang berkumpulnya awan. Masjid Ghamamah. Kemudian Saidina Abu Bakar dia buat cepatek je tu kan, kat belakang sikit. Dia tak buat seiring sebab dia rasa dia tidak layak bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yang lain ke belakang. Dan Saidina Umar paling jauh, tak silap. Jadi tidak diberikan hukum masjid bagi musola seperti mana juga madrasah dan juga ribat. Ribat ni istilah macam madrasah dan juga musola. Apakah pandangan Imam Nawawi? Okay, next ya. Imam Nawawi menjelaskan pada bab solat 2 hari raya bahawa jika wanita yang sedang haid turut hadir di tempat perhimpunan solat atau di masjid pada hari raya, mereka perlu menjauhi ruangan solat dan duduk di pintunya sahaja.
Samalah kalau menikahkan pengantin perempuan, period. Jadi pengantin perempuan elok duduk di bahagian veranda. Kan selalu diorang buat menikahkan tu dekat dalam ruang solat kan. Jadi wanita elok yang pengantin perempuannya, tetamu yang period saja duduk di luar, duduk di veranda. Okey, boleh ikut mana-mana. Kalau pandai-pandailah kan pihak masjid kan, dia sediakan ruang yang khas ke. Ada masjid dia sediakan ruang yang khas, macam dewan. Cantik, dewan kecil je, tapi tidak affected lah bahagian tempat solat. Ada tempat lapiknya, ada tempat pelaminnya. Ini untuk nikah je dia kata. Okey. So jadi yang tu selamat, semua orang boleh masuk. Ya, okey. Kalau tak ada nak buat juga kat situ, kena tanyalah. Kalau tetamu yang ada head, kena duduk di luar. Jadi seterusnya, hasil perbahasan yang panjang di kalangan ulama, ini rumusan yang kita boleh pegang ya. Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Islam Kuwait pun ya merumuskan bahawa kawasan larangan bagi wanita yang sedang haid untuk duduk di dalamnya ialah kawasan yang khusus sebagai ruang solat sahaja ya, ataupun tempat yang diwakafkan sebagai tempat solat. Selain kawasan tersebut seperti dewannya, bilik kuliahnya, pengurusan jenazahnya, stor, dewan memakan, letak kereta, kawasan ruang pejalan kaki itu, terutamanya ruang jualan juga, kerusi urut, semua tidak dilarang. Okey, jadi bolehlah nak pergi berjalan-jalan di situ. Baik. Sekarang pukul berapa dah? Pukul 11. Dah habis dah. Jadi itu amalan. Amalan yang disyorkan ketika haid. Tengok ada 15 kak. Oi, banyak. So janganlah tanya, ustazah apakah amalan untuk orang-orang yang period ni. Saya period ustazah. Banyak ni tengok ni. Kita jaga aurat pun satu amalan dia. Kita beramal dengan Al-Quran. Jaga adab dan batas pergaulan lagi. Memahami Al-Quran dengan baca kitab terjemahan dia, kitab tafsir dia. Hafal pula dan fahami maksud serta intipati hadis. Hafal hadis boleh ke tak boleh? Boleh, hafallah sampai 40 hadis. Jadi kita perlukan 40 bulan. 12, 24, lebih kurang dalam 4 tahun insya-Allah kita boleh dah hafal hadis ya. Okey, 1 bulan 1 hadis. Kemudian banyakkan berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir dan bertasbih. Banyakkan baca solawat ke atas Nabi. Banyakkan berdoa, tidak tertolak doa orang yang period ya. Okey. Baca Al-Quran boleh tapi dalam hati. Ikutilah kelas pengajian. Sekarang banyak online, Facebook pun anak-anak muda dah kata boring. Sebab berat dia kata. Apa yang berat Facebook ni? Sebab banyak kuliah. Berat pada dia. Kan asalnya Facebook tu ramai orang muda. Jadi makcik-makcik masuk. Dia pergi keluar. Keluar pergi mana? IG, Instagram. Makcik-makcik pula ikut pergi ke IG. Dia keluar pergi ke mana? Twitter dulu. Dah pergi ke Twitter pula ramai. Dah masuk, dia sekarang masuk TikTok. Tak tahu lepas ni apa pula dia lari ya. Banyakkan istighfar, ulang hafalan Al-Quran. Ini ikut Imam Malik yang kita belajar tadi, mengulangkan hafalan ikut pandangan Imam Malik. So kalau nak ikut pandangan Imam Malik macam ustazah, perlu ke niat? Tak perlu niat. Cuma kita sendiri tahu sebab kita dah faham ya Allah. Kalau ikutkan majoriti ulama tu memang haram, tapi aku mengikut pandangan ulama Imam Malik. Boleh nak niat macam tu lagi kita tenang kan? Jadi kita sebut begitulah. Seterusnya memperbanyakkan sedekah, membuat kebajikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Isu selanjutnya isu yang sangat panas. Mana-mana pergi semua orang tanya, boleh ke waktu period potong kuku? Saya sebut period ni mudah-mudahan pelat period. Boleh ke waktu ni kita nak potong kuku, nak gunting rambut, nak cukur ke kan waktu haid dan nifas? Jawapannya kita tunggu selepas ini. Sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Okey. Jadi kita sama-sama kita nak membaca, ada permintaan ini ya, puan-puan, permintaan untuk kita doakan sahabat kita yang sedang berhadapan ya dengan penyakit kanser stage kedua. Dia adalah cancer fighter stage kedua. Jadi insya-Allah akan sembuh stage kedua. Kita bayangkanlah benda tu kecil ya. Dan begitu juga untuk Cik Muhammad Yahya Ali,
yang sedang uzur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta munna alaina bi syifa'il ajil ila immahani binti Muhammad Yahya wa Muhammad Yahya Ali wa alla tada'fina jarhan illa dawaitah wala alaman illa sakantah wala mardan illa syafaitah wa albisna thawbas sihah wal afiyah ajilan ghaira ajilah wasyafina wa'afina wa'fu anna washmilna bi'atfika wa maghfiratik wa tawallana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon dengan namamu yang mulia, dengan sifat-sifatmu yang maha agung dan tinggi, rahmatmu yang meliputi semua perkara. Engkau anugerahkanlah kepada kami kesembuhan yang segera. Engkau anugerahkanlah kepada Immahani binti Muhammad Yahya. Engkau anugerahkan kepada Muhammad Yahya Ali kesembuhan yang segera, dan jangan kau biarkan kami luka melainkan engkau ubati, tiada kekhawatiran melainkan engkaulah yang tenangkan kami, dan tiada penyakit melainkan engkau yang sembuhkan. Ya Allah, pakaikan kami dengan pakaian kesihatan, pakaian afiah dengan segera tanpa tertunda. Ya Allah, sembuhkan kami, sembuhkan nama-nama ini, sembuhkan sahabat kami, sejahterakan kami dan ampuni kami ya Rab. Lengkapkan kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu, serta kami sangat mengharapkan keampunan-Mu. Bantulah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu wahai Allah, untuk sentiasa mentaati-Mu dan mencari redha-Mu. Wahai Tuhan yang amat pengasih lagi amat penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Ya, sila. Ya. Orang bukan Islam. Okey, kita sebut waalaikum je. Soalan dia dengar tak? Sekarang ni kan ramai orang-orang non-Muslim kan, orang Muslim. Tapi yang zaman dulu-dulu pun sama juga Dulu-dulu lah zaman mak saya, makcik saya, nenek saya, diorang memang pandai sebut Assalamualaikum. Kalau dengar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul pula makhraj dia. Kan? Kalau kita terkejut, dia pun sebut la haula. Boleh dia kata gitu. Dan kalaulah mereka memberi salam kepada kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sebut waalaikum. Sebut je waalaikum. Macam itulah. Jadi sebab kita mendoakan dia, kalau nak tambah beri waalaikum dalam hati iman. Waalaikumul iman. Kan? Jadi itu yang lebih baik. Itu ya, asam itu kecelakaan sebab siapa ni, orang-orang Yahudi, dia mengejek sebut Assalamualaikum. Kita kan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia pun sebut Assalamualaikum. Asam tu cilaka, laknat, tu bahasa tu. Jadi kalau Sayyidatina Aisyah, dia pun sebut Waalaikumsalam. Dia sebut gitu. Dia sebut samnya itu kan. Nabi tak bagi. Nabi suruh sebut Waalaikum saja. Jadi dahsyat kan orang Islam ni. Sebab tu orang Islam kena memerintah. Sebab kalau kita memerintah, kita tak akan menzalimi mereka. Sebagaimana orang Uyghur yang dipaksa ubah dia punya agama, sebagaimana yang Palestin. Kalau kita menguasai Palestin, kalau kita menguasai China, orang-orang Islam menguasai China dan juga Palestin, kita tak akan paksa dia masuk agama kita. Kita tidak akan membiarkan dia kelaparan. Kita tidak akan menyeksa dia dengan agama dia. Betul tak? Kan kalau orang-orang Hindu sekarang tuan-puan dipaksa untuk mendewakan dia punya dia punya itulah. Dan begitu juga hatta Syiah, saya minta maaf. Kalau ada orang-orang Syiah kat sini, saya minta maaf lah tuan-tuan, takutlah kepada Allah. Tak ada Syiah. Takutlah kepada Allah Jalla wa'ala. Okey, sebab dia yang berlaku di Syria, dia tangkap orang-orang Islam ni. Dia pun orang Islam juga kan. Tapi dia suruh sebut ini bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sebut la ilaha illallah Bashar. Itu adalah dia punya kena macam bersyahadah dengan Bashar lah pula. Saja untuk main-main lah.
Nauzubillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.